الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا صالحين حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah Al-Fadil Ayahanda Tuan Imam, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di rumah Allah Ta'ala pada malam ini untuk sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan saki-baki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti kita tidak akan bersama-sama dengan golongan-golongan yang akan menyesal, yang akan rugi di atas kehidupan dunia yang sia-sia. Apatah lagi hadirin sekalian, kita sudah sampai di satu zaman, iaitulah di antara zaman yang pernah dirisaukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dahulu. Kerana di antara sifat-sifat, syarat-syarat ataupun petanda-petanda alamat yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alamat ataupun petanda-petanda akhir zaman itu sudah banyak berlaku di atas muka bumi pada zaman kita pada hari ini. Maka kalau sekiranya kita memahami akan pesanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis akhir zaman ini, maka sudah tentu bagi diri kita yang memiliki iman, kita akan lebih memperkuatkan lagi keimanan kita untuk berhadapan dengan situasi dan keadaan ini. Bagi diri kita yang jauh daripada jalan iman, maka sudah tentu kita akan mendekatkan diri kita dengan jalan yang boleh menguatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal hadirin sekalian, ianya semua bergantung kepada diri kita masing-masing sebagai hamba Allah, yang kita memahami bahawa kehidupan di dunia ini ialah darul amal, tempat yang Allah Ta'ala sediakan, jadikan, tetapkan untuk kita memperbanyakkan amalan kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita sentiasa bersiap sedia berhadapan dengan situasi demi situasi yang digambarkan oleh Nabi SAW. Bahkan kita memanfaatkan diri kita, kehidupan kita ini untuk ianya menjadi bekalan yang sebaik-baiknya
sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Hadirin yang saya kasihi, pejam celik kita ni hadirin sekalian, kita sudah tidak jauh dengan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Itulah bulan yang dinanti-nantikan oleh kita, bulan yang bernama Ramadan Al-Mubarak. Kalau kita tengok kalender Masihi pada tahun ini hadirin sekalian, Ramadan kita akan jatuh pada 13 hari bulan 4. Jadinya hadirin sekalian, sekarang ni kita sudah berada di penghujung bulan Januari, Februari, Mac. Kemudian kita akan masuk April. 13 hari bulan April kita akan berhadapan dengan Ramadan. Kita mengharapkan Ramadan pada tahun ini tidak sama seperti mana Ramadan pada tahun yang lalu. Kerana Ramadan pada tahun yang lalu hadirin sekalian, ibaratnya kita meninggalkan satu pengalaman ataupun satu pengalaman hitam lah. Antara Ramadan yang ada dari kalangan kita hadirin sekalian yang tak sempat pun menjijakkan tapak kaki dia di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Harapan kita tahun ni hadirin sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini berpeluang kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana rumah Allah Subhanahu wa taala ini hadirin sekalian, kita mengenalinya dengan panggilan nama masjid. Kalau kita hadirin sekalian tengok pada sudut kaedah bahasa Arab, masjid ini dia adalah zaraf makan. Zaraf makan ni dia nak menunjukkan tempat. Asal perkataan masjid ialah sajadah, maknanya sujud. Jadi bila masuk mim zaraf makan itu masjid, maka maksudnya ialah tempat sujud. Para ulama menyebut hadirin sekalian, masjid tempat sujud kita kepada Allah. Maka ulama membahaskan pula apa maksud, apa erti, apa falsafahnya sujud. Sujud ini ialah satu lambang. Sujud ini ialah satu lambang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambang apa? Lambang taatnya hamba kepada Allah. Lambang akurnya seorang hamba kepada Allah. Lambang patuhnya seorang hamba kepada Allah. Maka digambarkan dengan sujudnya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama tasawuf pula hadirin sekalian, bila membahaskan tentang sujud sahaja, maka sujud itu ialah juzuk yang paling mulia seorang hamba apabila mereka sembahkan dirinya kepada Allah, terutamanya dalam ibadah solat. Ada beberapa rukun-rukun hadirin sekalian yang ada dalam solat ni. Salah satu rukun solat itu ialah sujud. Maknanya kalau solat itu hadirin sekalian sengaja kita tak mau sujud, maka batal solat kita. Dan kata ulama, daripada rukun-rukun solat ini, maka sampai kepada rukun sujud itu, ianya merupakan juzuk waktu yang paling afdal sekali di dalam solat. Makna tempat waktu yang paling afdal sekali di dalam solat ini ialah ketika mana hamba itu sampai kepada rukunnya sujud. Kerana sujud itu ialah lambang taatnya hamba kepada Allah. Kerana sujud itu lambang akurnya seorang hamba kepada Allah. Sebab itu lagi banyak seorang hamba itu sujud kepada Allah, maka lagi banyaklah ketaatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala sendiri mengingatkan di dalam Al-Quran, keadaan waktu kita sujud kepada Allah ini juzuk keadaan ketika mana kita sujud, wasjud waqtarib. Waktu sujud itulah waktu yang paling hampir kamu dengan Allah. Dan maknanya ialah hadirin sekalian, pertama sekali masjid ini ialah tempat yang kita nak mengukur keadaan umat Islam, keadaan ummah, keadaan masyarakat kita ni. Kalaulah di tempat kita ni, masyarakat kita ni seronok mengimarahkan masjid, maka kita tahu dah lambang taatnya hamba,
yang dipamerkan, yang ditunjukkan oleh masyarakat kawasan kita ni. Bahkan sujud itu pula keadaan yang disebut oleh Allah, waktu yang kamu paling dekat, kamu paling hampir dengan aku ialah waktu sujud. Masjid ialah tempatnya sujud. Maka masjid inilah tempat yang paling baik untuk kita manfaatkan untuk mendekatkan umat kepada Allah. Jadi khawatirnya kita hadirin sekalian, kalau sekiranya wabak ataupun musibah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita ini menyebabkan kita terpaksa jauh daripada tempat sujud ni. Kita terpaksa jauh daripada rumahnya Allah ni. Yang paling kita khawatir ialah jauhnya kita kepada Allah. Jauhnya kita daripada rahmatnya Allah. Sedangkan sifat rahmat Allah Ta'ala itulah sebagai kunci yang akan mengunci pintu-pintu bala-bala, musibah-musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita, doa kita tahun ni Ramadan, berpeluanglah kita menjejakkan kaki kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian. Kerana hadirin sekalian, saya nak nasihat diri saya lah. Apapun keadaan Ramadan kali ni hadirin sekalian, boleh mari masjid ke tak boleh mari masjid, maka kita kena ingat manfaatkan sungguh-sungguh 30 hari Ramadan tu. Kalau Allah Ta'ala izin kita hadirin sekalian boleh manfaatkan masjid Ramadan kali ni, maka manfaat sungguh. Kerana apa? Kerana Allah tunjuk dah nikmat yang Allah Ta'ala boleh ambil yang kita tak pernah fikir mungkin hadirin sekalian sebelum daripada ini. Antaranya nikmat kita boleh menjejakkan kaki di rumah Allah. Rupanya nikmat nak datang rumah Allah Ta'ala ni merupakan nikmat yang Allah boleh ambil. Bukti dia kita dah lalui dah hadirin sekalian. Mari PKP yang mula-mula lu hadirin sekalian, Allah rindu nak tengok masjid. Rindu nak main masjid. Allah buka bagi peluang, tak main juga. Nah, ni kalau PKP kali ni hadirin sekalian, sampai ke tahap keluar arahan baru tak boleh pula kita mari masjid. Takut-takut hadirin sekalian dia akan bawa sampai ke bulan Ramadan ni. Jadi malam ni hadirin sekalian, saya nak manfaatkan kesempatan ni. Takut keadaan kita hadirin sekalian akan datang ni macam-macam boleh jadi kan. Ni mungkin hari ni nampak kurang ni, takut corona apa. Ha? Baru ada 2 kes kan? Baru ada 2 kes kan? InsyaAllah orang yang tak takut tak kena insyaAllah. Orang yang takut kena insyaAllah. Ni bukan kata apa nama ni hadirin sekalian, Menteri Kesihatan ke Menteri Pertahanan ke tak. Ni menteri yang kuliah ni kata. Tapi saya yakin yang takut tu akan kena. Yang sangat takut kena insyaAllah. Yang tak takut insyaAllah tak kena. Sebab kan Nabi sebut, apa yang kamu khawatiri, apa yang kamu risaukan, itulah doa kamu. Inni inda dhanni abdi bi. Kan hadis kudusi begitu kan? Hadis kudusi ini dilafazkan oleh lidah Nabi. Tetapi maksud dan ma'aninya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala pesan. Dan Nabi sampaikan kepada kita, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Kata Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu kepada hamba-hamba Allah, iaitu inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ni, kata Allah, sentiasa berada di atas sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau sangkaan kita kepada Allah, kita dalam keadaan bahaya, takut, khawatir terlebih sangat, itulah permintaan kita kepada Allah. Allah sentiasa berada di atas sangkaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah Ta'ala akan lindungi kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak akan ada satu daya upaya pun dari kalangan makhluk yang boleh memudaratkan kita. Sama ada di bumi maupun di langit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kan Allah Ta'ala ingatkan kita begitu.
Jadi jangan kita terlebih takut sampai kita takut nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah sekiranya, ini ambil kaedah kalaulah. Walaupun Nabi SAW pernah larang kita dengan kalau ni, tetapi kalau ni bukan kalau berangan tak. Kalau untuk persiapan kita, persediaan kita untuk beramal. Baik, hadirin sekalian. Katakanlah, Ramadan kali ni Allah Ta'ala uji kita seperti mana Ramadan yang lepas. Walaupun 2 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, saya nak cerita awal-awal. Sebab mungkin esok arahan lain, mungkin lusa arahan lain kan. Kita apa daya kita kalau nak lawan, kita terpaksa akur. Tetapi walaupun kita akur dengan peraturan dan undang-undang, tetapi kita kena ingat, apapun SOP, apapun undang-undang, dia tidak boleh menghalang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Malangnya Ramadan yang lepas, kalau kita mengukur di atas mudarat ini menyebabkan kita tak boleh pergi masjid, maka kita rasa seolah-olah hadirin sekalian, peluang kita nak perbanyakkan amalan di bulan Ramadan itu dah tipis, maka kita biarkan Ramadan tu datang begitu saja, pi begitu saja. Hakikatnya kita terlalu rugi hadirin sekalian. Sebab Ramadan ni hadirin sekalian, memang Allah Ta'ala datangkan untuk diri kita. Manfaat Ramadan ni bukan untuk Allah, tetapi untuk hamba-hamba Allah. Bahkan ulama membahaskan antaranya Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dalam kitab dia yang bernama Ramadan fi Durusi wal Ibar. Dia sebut apa? Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan ni, pertamanya sebagai satu hadiah Allah kepada umat-umat Nabi SAW. Karena umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW ni, Allah ada bagi kelebihan kepada mereka yang kita Allah Ta'ala tak bagi kelebihan tu. Iaitulah kelebihan umat-umat sebelum kita ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan usia yang panjang. Hidup mereka lama, 999 tahun. Ada seorang Nabi, anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Namanya Nabi Syif. Nabi Syif ni adalah seorang Nabi yang paling banyak Allah Ta'ala turunkan suhuf kepada dia. Wahyu ni ada berbentuk suhuf, ada berbentuk mushaf. Kalau yang berbentuk mushaf ni macam Nabi-Nabi Ulul Azmi, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Sifat mushaf ni macam Al-Quran ni, banyak 30 juzuk. Injil, Taurat, Zabur. Tetapi ada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala beri wahyu kepada mereka ni berbentuk suhuf. Suhuf ni dia macam artikel-artikel pendek, bab-bab tertentu sahaja. Antara Nabi yang Allah Ta'ala bagi suhuf paling banyak ni ialah Nabi Syif. Disebut dalam riwayat, dia memiliki 53 suhuf. Dan usia Nabi Syif ni hidup atas muka bumi, ada riwayat menyebut dia meninggal dunia pada waktu usia dia 1330 tahun. Makna umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu, Allah Ta'ala beri satu kelebihan kepada mereka ni, ialah mereka boleh memiliki usia yang panjang, hidup atas muka bumi ni. Jadi kita pula, umat Nabi ni, Nabi kata, umur dari kalangan umat-umatku ni, baina sitin ila sab'in. Umur dari kalangan umat-umatku, makna kita ni antara lingkungan 60 hingga ke 70 tahun je. Kita hidup atas muka bumi ni 60 ke 70 tahun. Ambil 70 lah katakan. Tolak apa nama ni tuan-tuan hadirin sekalian, 15 tahun lah katakan, barulah kita ni betul-betul nak kenal amal ibadah ni. Kalau 70 tahun, tolak 15 tahun tuan-tuan hadirin sekalian, baki tu kita manfaatkan untuk beramal. Diukur atas kiraan amalan yang boleh kita buat sebelum kita mati menghadap Allah, nak banding dengan mereka yang 1330 tahun, 999 tahun. Mana kita nak mampu lawan mereka? Mereka hidup panjang, mereka boleh buat amalan yang banyak, yang lama. Kita hidup sampai 60 ke 70 tahun je.
Dia ada pula kata, Ustaz, saya dah 80 tahun. Itu sudden death dah. Masa tambahan dah. Bila masa tambahan ni maknanya kena beringat lagi bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil. Jadi kita hadis sekalian nak banding waktu yang boleh kita kumpulkan amalan kita ni sepanjang hidup di dunia yang Nabi sebut sebagai darul amal. Hidup di dunia ni ialah darul amal. Tempat untuk kita beramal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tapi usia kita sampai 70 je. Umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sampai 1000 tahun lebih. Jadi Allah bagi kelebihan kepada mereka boleh hidup lama, maka mereka boleh lama beribadah berbanding kita. Mereka boleh kumpul koleksi pahala-pahala daripada kebaikan ni sebanyak-banyaknya sepanjang mereka hidup. Jadi kita Allah Ta'ala tak bagi sebegitu. Kata ulama, walaupun Allah Ta'ala tak bagi nikmat usia yang panjang seperti mana mereka, tetapi Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka, kepada kita ni, walaupun hidup pendek, tetapi kita boleh beramal lebih daripada amalan mereka. Dengan cara satu je, Allah Ta'ala berikan kepada kita bulan yang bernama Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini ialah bulan yang hadirin sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, ambil dulu bab kiraan amal. Kalau kita pernah dengar akan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, tidaklah aku katakan apabila seseorang itu membaca Al-Quran, alif lam mim, itu satu huruf. Nabi kata bila ada orang yang baca Al-Quran, dia baca alif lam mim, Nabi kata tidaklah alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan tiap-tiap disebut satu huruf itu, 10 hasanat dicatat kepada dia. Makna alif lam mim 3 huruf, makna 30 kebaikan dicatat kepada kita. Bila hadis ini ialah ketika mana kita di luar bulan Ramadan. Masuk saja bulan Ramadan, ada hadis yang lebih khusus cerita tentang ganjaran pahala di bulan Ramadan. Sehingga Nabi menyebut dan mengungkapkan perkataan bi'ashri amsalihah. Amal yang paling kecil kita buat sahaja di bulan Ramadan, gandaan yang paling kecil, ganjaran yang paling kecil, angka ganjaran yang paling kecil kita akan dapat, paling kurang kata Nabi dengan 10 kali ganda daripada sebelum Ramadan. Luar Ramadan alif lam mim 30 kebaikan. 30 ganda lagi paling kurang. Ganda 10 maknanya 300. Perkataan paling kurang maknanya bukan dia melekat 10 kali ganda tu sahaja. Paling kurang 10 kali ganda. Katakanlah kita nak baca Al-Quran ni dengan niat yang betul-betul ikhlas, dengan adab kita kepada Al-Quran, jaga adab kita kepada Allah, sungguh-sungguh, boleh jadi Allah Ta'ala bagi 1000 kali ganda, 50,000 kali ganda. Tapi angka yang paling kurang ialah 10. Buat amalan apa pun, katakanlah hadis Nabi SAW kan, ada satu amalan yang sangat ringan, amalan ni kita boleh dapat pahala. Tapi Nabi sebut angkanya 1. Apa dia? Niat nak buat baik. Baru je kita niat nak buat baik. Ada hadis kan? Hadis sahih. Orang ni dia baru niat nak buat baik. Malam ni aku nak tidur awal. Pukul 3 sehari aku nak bangkit, aku nak berzikir banyak, aku nak solat tahajud dan aku nak baca Al-Quran. Dia niat. Tidur pukul 10 bangkit. Niyatul mar'i khairun min amalihi, kata Nabi. Niat seseorang itu ada kalanya lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh seorang. Dia niat buat baik ni dapat dah pahala. Baru je niat buat baik, maka Allah Ta'ala suruh malaikat catat 1 kebaikan untuk dia. Baru niat. Tapi kalau dia buat, digandakan 70 kali ganda. Kalau dia buat. Tapi kalau dia tak buat, kekal 1 tu. Ni baru niat, tulis dah. Ni hadis sahih ni. Baru niat nak buat baik, tulis dah 1. Buat tak buat, tak tahu lagi. Kalaulah dia tak dapat buat, maka dia tetap dapat pahala 1 tu.
Ni. Tapi mari je bulan Ramadan tak ada angka 1. Mari bulan Ramadan tak ada 2, tak ada 3. Kerana angka ganjaran itu akan bermula paling kurang dengan angka 10 kali ganda. Kalau 1, dia baru niat je 10. Niat dengan ikhlas, paling kurang tu. Paling kurang digandakan 10. Mau kena pula hadis sekalian, dia baca Al-Quran tu dalam solat, lain pula pahala dia, kata Nabi kan. Orang yang baca Al-Quran Alif Lam Mim 30 kebaikan. Bila baca dalam solat, digandakan 10 lagi. Baca Quran dalam sembahyang, dia akan ganda 10. 30 luar sembahyang, dalam sembahyang ganda 10 jadi 300. Dia baca pula Al-Quran dalam sembahyang di bulan Ramadan. Ganda 10, 300, ganda 10 lagi. Kena pula malam itu ialah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang Allah Ta'ala sebut khairun min alfi syahr. Yang amalan yang kita buat pada malam itu ibaratnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ulama kira dah 1000 bulan ni bersamaan dengan berapa tahun? 82 tahun. Katakanlah malam tu kita sebut tak mau baca, lebih kita pun tak kenal huruf lain, kita kenal satu huruf je, nun je. Kerana surah Al-Qalam kan, nun wal qalami wa ma yasturun. Dia baca huruf muqatta'ah tu je. Nun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bini kat dapur nak, abang ni tadarus ni, taranum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bini berkata, nak join lah, nak semangat tarik ni. Ambil ayat semayang apa semua, nak pergi join pegang Quran. Dia baca nun. Sadaqallahul azim. Ngamuk orang rumah. Lah, dah standby dah ni pegang Quran dah. Dia kata malam ni Al-Qadar ni. Dia yakin dia. Aku yakin malam ni Al-Qadar ni. Katakanlah memang kena malam tu malam Al-Qadar. Jadi ibaratnya dia baca apa? Nun selama 82 tahun. 24 jam, 24 jam. Tak buat apa. Nun selama, tak berhenti-henti selama 82 tahun. Satu huruf 10 kebaikan. Mari bulan Ramadan diganda lagi 10. Kena pula malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 82 tahun. Itu paling kurang. Kalau Allah Ta'ala nak bagi 100,000 bulan. Tapi kita dah berputus asa. Mari Ramadan, kita kata tak boleh dah masuk masjid. PKP. Jadi kita pun dulu bolehlah tadarus. Pasal apa? JK masjid yang buat tadarus. Duduk kat rumah tak ada tadarus. Rugi kita. Mudah-mudahan tolonglah janganlah sekat masjid ni Ramadan ni. Saya tak apalah, saya segak lagi. Hukum adatnya sihat lagi. Pergi tengok ajinan sian. Usia-usia veteran ni kan. Katakanlah hadis sekalian, ni Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir tak boleh pula masuk masjid. Allahu Akbar. Ramadan pula tu. Masjid ni tuan-tuan, nak cerita bab masjid ni terlalu banyak hadis. Sampai ada satu bab dalam kitab hadis. Masjid ni. Masjid ni saja. Niat nak pergi masjid ni hadis sekalian terus didoakan oleh para malaikat. Niat nak pergi masjid. Dan hadis tu umum. Niat pergi masjidnya. Bukan kata niat nak semayang kat masjid, niat nak baca Quran kat masjid. Umum. Niat nak pergi masjidnya. Kerana sifat masjid ni tempat orang hamba dekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang bertapak mari ke masjid, dia sedang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab tu masjid ni tak ada istilah tumpang. Kita, masjid kami tutup lah, sebab ada orang kena COVID. Jadi kami nak tumpang masjid. Tak ada istilah tumpang. Sebab tu awal lagi Nabi sebut perkataan rumah Allah. Mana ada tumpang rumah Allah? Mana ada tumpang?
Sebab tu hadis sekalian, masjid ni besar. Sebab tu Nabi sampai pernah sebut, nak tahu dunia ni dekat ke tak dekat dengan kiamat, tengok juga masjid. Elok masjid, beroperasi masjid dengan baik, maka insya-Allah rahmat Allah mencurah-curah. Bala musibah akan dihalang oleh Allah Ta'ala sampai ke tempat yang masjidnya diimarahkan dengan sebaik-baiknya. Kan ada hadis akhir zaman tu kan, yang Nabi sebut, yusiku an ya'ti 'alan nasi zamanin, akan sampai kepada kamu akan keadaan-keadaan yang sangat merisaukan aku di akhir zaman nanti, kata Nabi. Dan zaman tu, keadaan tu bila sampai je kepada kamu, kata Nabi, di akhir zaman, kamu kena ingat tanda-tanda dia, keadaan-keadaan dia apa? Pertama sekali kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh. Zaman tu bila sampai sahaja kepada kamu di akhir zaman nanti, bila sampai je kepada kamu, kamu akan dapati la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak akan ada lagi yang tinggal kepada orang Islam melainkan Islam itu hanya tinggal pada namanya sahaja. Namanya Islam, atas maikat dia Islam, surat beranak dia Islam, sekian nama Muhammad bin sekian-sekian ni, orang ketahui nama ni orang Islam ni. Orang hanya nampak Islam, kenal Islam pada nama dia, tetapi tak nampak Islam pada amalan dia. Tidak nampak Islam pada akidahnya. Tidak ada Islam pada akhlaknya. Islam hanya tinggal pada nama. Hei lah ni orang berebut nak pakai nama Islam, tuan-tuan. Tambah-tambah bank. Bank yang nama Cina, Hong Leong pun ada Islamic banking. Hong Leong Islamic Bank. Ya. Untuk apa? Takut Islam itu digunakan, orang berebut nak pakai nama Islam ni untuk dunia, bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah. Silat-silat yang pakai nama Islam ni lagi, hadis sekalian, lagi kuat memburu dunia berbanding akhirat. Untuk keuntungan perniagaan, untuk yang ni, untuk yang ni, kan? Islam hanya tinggal pada nama je. Waktu tu. Pada amalan, tengok amalan dia ni macam Yahudi dah. Tengok amalan dia ni macam Kristian dah. Tapi nama dia Islam. Tengokkan kepada pakaian dia, tengok kepada kehidupan dia. Macam bukan Islam, tapi nama dia Islam. Kan Nabi dah sebut. Dan Nabi kata, waktu itu ialah waktu apa? Akhir zaman. Nak tanya, keadaan ni jadi tak jadi waktu kita lah ni? Waktu kita lah ni jadi dah. Islam maknanya apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Sebenar-benar menyerah diri kepada Allah. Perhambakan diri kepada Allah. Itu makna Islam. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidak akan ada lagi yang tinggal kepada Islam waktu itu, pada Al-Quran waktu itu kata Nabi, illa rasmuh, melainkan Al-Quran hanya tinggal pada resamnya sahaja. Rasam ni maknanya tulisan. Quran waktu tu kata Nabi hanya tinggal pada tulisan sahaja. Maksudnya apa? Waktu tu orang-orang Islam semua kenal tulisan Quran. Mana ada orang tak kenal Quran? Dia reti ke tak reti baca Quran, tunjuk Quran, dia boleh beza. Yang ni Quran, yang ni majalah URTV. Yang ni Quran, yang ni kitab hadis, dia boleh beza. Bahkan dikeluarkan ayat Al-Quran itu daripada mushaf, orang lekat kat dinding, dia boleh tahu, ni Al-Quran, jangan main-main. Walaupun dikeluarkan daripada mushaf, orang buat frame, orang gantung kat dinding. Jatuh ayat Quran ni, berebut kita cepat-cepat nak angkat. Cepat-cepat angkat. Pasal apa? Memuliakan dia. Bagus memuliakan ayat Quran ni, tetapi ingat, kita hanya kenal pada tulisan dia sahaja, tetapi kita tidak kenal pada amalan. Kita boleh memuliakan tulisan Quran, tetapi kita tak memuliakan isi Al-Quran. Orang Islam jaga ayat Quran ni. Kadang orang nak berniaga, dia akan pilih ayat 1000 dinar kan. Mana ayat ni pasal apa lekat? Banyak lagi. Kan ada 6000 lebih ayat dalam Quran. Kenapa pilih lekat ayat ni kat restoran ni? Dia kata, ayat ni ustaz buka rezeki ni. Kat mana tulis buka rezeki ni?
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar daripada kesempitan. Bukan kata keluar dari sempit je Ustaz. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah janji akan beri rezeki yang tak disangka-sangka pula. Wih, ni ayat duit ni Ustaz. Mari azan dia tak pergi semayang. Haji, oh ayat Quran gantung ni. Ni meniaga, mari azan tak pergi semayang. Ustaz, kalau saya pergi semayang, hai customer mai, hilanglah saya punya untung Ustaz. Tu macam mana ni? Ni ayat ni kena jaga Ustaz. Ayat ni ayat duit ni, ayat Quran ni. Ustaz tak percaya ke ni ayat Quran ni? Tanya kita pula. Takkan Ustaz tak percaya? Ni ayat Quran ni. Sudah. Tapi syarat pertama Allah kata apa? Nak Allah Ta'ala keluar daripada kesempitan. Nak Allah Ta'ala bagi kepada kita ni rezeki yang tak disangka-sangka. Syarat pertama dia, wa may yattaqillah. Syarat dia kena bertakwa pada Allah. Bila bertakwa pada Allah, maka Allah akan keluarkan kita daripada kesempitan. Baru Allah Ta'ala akan bagi kepada kita rezeki yang tak disangka-sangka. Yang bertakwa dia tak ambil, dia ambil keluar pada sempit dia. Yang dia ambil rezeki tak disangka-sangka je. Makna nak cerita hadis sekalian, orang kenal ayat Quran ni. Semua orang kenal ayat Quran. Tapi malangnya tuan-tuan, berapa orang kenal isi Al-Quran? Sahabat-sahabat dulu bila sebut tentang Quran tuan-tuan, lagi mereka tak dapat jawapan untuk memahami Al-Quran yang baru diturunkan. Mereka cari hadis sekalian untuk jumpa Nabi. Sebab tu adalah sahabat yang dikategorikan sebagai Ahlul Quran dalam kitab Ulumul Quran. Ada sahabat-sahabat Nabi yang disenaraikan sebagai Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Ahli Al-Quran. Ahli Quran zaman sahabat Nabi ni dia bukan sekadar orang yang menghafaz Al-Quran sahaja. Tetapi mereka adalah orang yang faqih kepada Al-Quran. Jadinya bila turun wahyu ni, mereka dengar Nabi SAW baca, wahyu ni baru diturunkan sebentar tadi, maka sahabat yang dengar Nabi sebut ni, maka mereka terus hafaz di hadapan mulut Nabi SAW. Mereka baca balik apa yang Nabi baca ni. Nabi kata ayat ni turun, contoh al-yauma akmaltu lakum dinakum, contoh. Jadi bila dengar, mereka terus baca balik depan Nabi. Nabi betulkan bacaan mereka. Kalau salah, Nabi ulang balik dengan bacaan yang betul. Maka mereka baca balik bacaan tadi. Kalau salah lagi, maka Nabi ulang lagi bacaan yang betul. Sampai mereka baca yang betul, kemudian terus hafal di hadapan Nabi. Ni keadaan sahabat menghafaz Al-Quran pada zaman Nabi SAW dulu. Bahkan bila ayat ni disampaikan pula kepada umat Islam yang lain, sahabat-sahabat yang lain, maka ada dari kalangan mereka tak faham murad ayat. Tak faham apa maksud ayat ni. Apa maksud, apa kehendak Allah pada ayat yang Allah Ta'ala turun ni. Maka mereka akan cari Nabi SAW untuk dapatkan jawapan dia. Takut membaca Al-Quran dalam keadaan tak faham isi Al-Quran. Kalau tak jumpa Nabi, maka mereka akan cari sahabat-sahabat yang disenaraikan sebagai Ahlul Quran. Bukan cari sambarono je, tak. Sebab ada sahabat yang lain tidak tersenarai sebagai Ahlul Quran. Cari Ahlul Quran. Sahabat Nabi, antaranya Abu Mundir, Ubay bin Ka'ab, ahli Quran. Antaranya juga Abdullah bin Mas'ud, Ahlul Quran. Antaranya Zaid bin Harisah pun ahli Quran. Jadi antara senarai-senarai sahabat ni akan menjadi keutamaan. Sahabat-sahabat bila dengar ayat Quran, takut tak faham isi Al-Quran. Cari Nabi, tak dapat. Tak jumpa, maka cari ahli Quran. Untuk dapat faham juga. Kenal juga apa maksud, apa kehendak Allah pada ayat Al-Quran ni. Sebab tu Nabi sebut, ingat, bila dunia ni dah dekat dah dengan kehancuran kiamat, maka la yabqa minal Quran illa rasmuh. Waktu tu tidak ada lagi yang tinggal kepada Al-Quran itu, melainkan Al-Quran hanya tinggal pada tulisannya sahaja. Orang Islam hari ini kenal ayat Quran, reti baca ayat Quran, tapi kita mengaji dia untuk memahami isi Al-Quran. Kalau kita kenal ayat Al-Quran tapi kita tak faham apa kehendak Al-Quran, maka kita takut hadis sekalian, keadaan itu yang Nabi gambarkan antaranya ialah tanda-tanda dekatnya kita dengan kehancuran kiamat. Tak
tak kenal isi Al-Quran. Bahkan kenal Al-Quran, dia boleh menghormati Al-Quran. Tengok Al-Quran jatuh, dia boleh tolong angkat. Nak angkat, dia ambil wuduk dulu. Angkat sungguh-sungguh, siap cium 2-3 kali. Baru letak atas rak. Muliakan mushaf Al-Quran. Tapi takut-takut. Waktu dia beramal dalam kehidupan dia, dia langgar apa yang Allah Ta'ala larang dalam Al-Quran. Kenapa? Dia kenal Al-Quran, tapi dia tak kenal isi Al-Quran. Dia tak kenal pantang larang daripada Allah melalui Al-Quran. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Dia lebih takut kepada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi dia takut. Dia kenal Al-Quran, tapi dia lebih terpesona dengan tawaran makhluk di dunia berbanding tawaran syurganya Allah. Dia kenal mushaf Al-Quran. Dia hormati mushaf Al-Quran. Dia hormati isi-isi tulisan-tulisan Al-Quran. Tapi takut-takut dia lebih gerun dan takut dengan ancaman makhluk berbanding dengan ancaman api neraka, azab api neraka Allah. Tapi kita mengaku kita kenal Quran. Kita boleh membezakan mana Quran, mana kitab lain. Ini tanda kiamat, hadis sekalian. Yang ketiga ni hadis sekalian, boleh kita muhasabah dengan musibah yang Allah Ta'ala datangkan pada kita sebagai ujian. Allah kata apa? Nabi kata apa? Masajiduhum amirah. Waktu tu kata Nabi, masajiduhum amirah. Masjid pada waktu itu dibina semakmur-makmurnya. Orang berlumba nak bina masjid yang paling cantik di tempat mereka. Pakat seronok duk bina masjid secantik-cantiknya. Masjid tersergam indah, dibina secantik-cantiknya. Negara kita sahaja ditonton-tonton, cuba tengok. Dengan apa lagi tak bina masjid ni? Dengan kayu ada dah, dengan batu ada dah, dengan kristal ada dah, dengan besi ada dah, dengan makhluk Allah apa yang tak ada lagi. Punya dahsyat. Memang masjid waktu tu kata Nabi tersergam indah, dibina hebat-hebat. Tetapi sayangnya wahya qarabun minal huda. Tetapi masjid itu menjadi tempat yang akan menjauhkan umat daripada hidayah Allah, petunjuk Allah, rahmatnya Allah. Tengok hadis sekalian, musibah, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Awal PKP dulu tuan-tuan, saya ingat dah hadis ni. Hati rasa nak pergi masjid Ramadan, tapi tak boleh nak pergi. Jalan juga tuan-tuan, lari pada Roblox, jalan intai juga masjid. Kutlah ada kenal boleh dapat masuk satu tempat, dua tempat, tak dapat. Mujuklah kat sekolah tu ada surau sendiri. Surau sendiri. 24 jam duduk atas surau sendiri. Tak apalah, surau sendiri dalam sekolah sendiri. Apabila teringin nak pergi masjid ada sekalian, boleh tengok je. Tengok masjid Allah besar buat kan. Daripada tahu pula sejarah masjid tempat kita. Daripada kecil nak runtuh dulu, orang pakat-pakat buat masjid, dah besar. Bila besar Allah uji pula tak boleh nak pergi. Ni Nabi sebut dah, tanda-tanda akhir zaman. Yang tak mau pergi tak apalah. Kalau ada yang nak pergi tapi tak boleh nak pergi. Kalau yang memang ahli masjid tapi tak boleh nak pergi. Allahu Akbar. Nabi sebut dah. Masajiduhum amirah. Masjid dibina, Allahu Akbar, hebat-hebat. Tetapi wahya qarabun minal huda, tetapi jauh daripada petunjuknya Allah. Maknanya apa? Ingat kata Nabi, masjid ni memang tempat untuk kita manfaatkan supaya masyarakat hamba Allah boleh dekat dengan hidayahnya Allah. Program-program yang kita atur supaya masyarakat boleh dapat petunjuk Allah. Ni bendahari masjid, jangan seronok kumpul duit banyak. Tapi kena risau kalau duit tu tidak digunakan untuk mendekatkan umat dengan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ni okey. Bendahari sini okey. Saya pernah jumpa seorang nazir masjid. Kalau tak keterlaluan hadis sekalian, saya boleh sebut nama masjid tu. Masjid Al-Mustaghfirin di apa nama Allah Sayyidina Muhammad? Sungai Tiram, Penang. Dia ada nazir yang cukup luar biasa bagi saya lah. Pelik. Main alam planet mana saya tahu.
Habis kuliah, tuan-tuan, habis waktu tu saya khutbah Jumaat. Tazkirah tu khutbah, habis tu dia belanja makan kedai. Zat, kedai ni pun masjid punya. Dia belanja makan. Dia duk pening kepala ni. Saya pening kepala, Ustaz. Saya ni kalau boleh, Ustaz, tak mau jadi nazir ni bukan sebab apa. Sebab duit masjid banyak, saya risau, Ustaz. Oh, baguslah Haji boleh buat macam-macam. Saya risau. Sebab saya duk fikir siang, malam, pagi, petang ni, macam mana nak habis duit masjid ni. Tu nazir tu. Saya duk pening kepala ni. Bila saya duk plan macam mana aku nak habis duit masjid ni, saya buat program ni, saya buat forum, saya penuhkan kuliah. Daripada subuh ada duha, lagi ada zuhur pula, maghrib pula. Buat pula kadang-kadang tu daurah. Buat forum, ada perayaan buat forum. Bila saya duk pakat nak pulun habis duit ni, duit jadi lagi banyak. Niat saya nak habis duit ni. Kau tengok-tengok bila saya guna 2, 3, 4 ribu buat program ni, Ustaz, tiba-tiba mai orang hamba Allah hantar 30 ribu. Aduh, saya berserabutlah, ya Allah, macam mana ni lagi banyak ni. Dia duk pening kepala 24 jam macam mana nak habis duit masjid. Tapi bila dia lagi nak habis, lagi banyak Allah hantar duit. Lah ni masjid tu, tuan-tuan, Allahu Rabbi. Dulu saya pergi, tuan-tuan, kecil, lah ni besar. Mungkinlah sebab keberkatan nazir hak yang dia duk fikir macam mana nak habis duit masjid dah. Ni semua nak kena soal ni, tuan-tuan. Ada seorang ustaz kan, saya pun tengok dalam WhatsApp, tapi saya tak habis lah. Tengok ustaz tu mengamuk dalam forum. Dia menjerit, dia kata jaga AJK masjid. Kita selalu duk report, duk cerita tentang duit masjid kena hilang. Ni duit masjid kena curi, hilang. Tabung-tabung tuntut masjid, orang rembat curi. Jaga duit yang hilang ni, kami akan tuntut ke hari akhirat nanti. Orang bagi duit suruh buat program, dekatkan umat masyarakat dengan hidayah petunjuk Allah. Tiba-tiba hampa seronok simpan sampai duit tu kena curi, kami akan tuntut di hari akhirat nanti. Oh, sudah, tuan-tuan. Masjid tempat taat, tempat sujud kan, sujud pada Allah. Lagi banyak program-program yang kita buat menggunakan masjid, maka ibaratnya lagi banyak program yang kita buat untuk mendekatkan umat, masyarakat, umat Islam kepada rahmat dan hidayahnya Allah. Kalau begini cara kita, tuan-tuan, insya-Allah. Saya ingat lagi hadis sekalian. Ada satu dalam kitab sirah hadis sekalian, ulama cerita. Ulama cerita tentang sejarah yang pernah berlaku kepada Islam ni. Satu ketika dahulu hadis sekalian, ketika mana Allah Ta'ala uji. Allah uji negara Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Waktu tu kerajaan Islam diserang oleh tentera Tartar. Habis negara-negara Islam ni, terutamanya Baghdad, lumpuh. Diserang oleh tentera Tartar. Tartar ni pula zalim. Dia bukan sekadar hadis kalian, tentera Tartar ni, dia bukan sekadar hadis kalian, dia tawan sahaja Baghdad. Bahkan bila dah dia tawan hadis kalian, dia bunuh ulama-ulama, bunuh umat Islam. Dan dia ni bukan setakat bunuh ulama, bahkan dia ambil khazanah-khazanah ilmu yang ditulis, dicetak oleh para ulama, ada yang dibakar, ada yang ditauk ke Sungai Furat. Hampir ulama sebut Sungai Furat itu bertukar menjadi warna dakwat mata pena ni. Bahkan kitab yang dibuang dalam Sungai Furat tu boleh dijadikan jambatan. Ulama yang dibunuh pula pada waktu itu, bila digali lubang sampai tak boleh nak kambus lubang tu. Kerana apa? Gali lubang yang dalam, maka ulama yang dibunuh itu lebih banyak ataupun lebih tinggi daripada saiz ketinggian kedalaman lubang tersebut. Sampai tak boleh timbun. Lah kali dia buat sampai jadi bukit. Tanam ulama-ulama ni. Ilmu-ilmu yang dikhazanahkan oleh ulama, yang ditulis oleh ulama, dibakar dan dibuang dalam Sungai Furat. Kemudian tentera Tartar ni semakin marah, habis dia jajah. Habis dia ratah bunuh umat Islam. Hanya satu negara Islam saja yang waktu tu dia tak berjaya masuk. Itulah bumi Mesir. Berlakunya peperangan di tempat yang dinamakan sebagai Ain Jalut. Ain Jalut ni sempadan penjuru Mesir, nak masuk Mesir tempat tu. Dan waktu itu hadis kalian, bila tengok dah ulama-ulama di Mesir, bila mendapati negara-negara Islam habis kena tawan dah, habis musnah dah,
ditawan dan dimusnahkan oleh tentera Tartar. Waktu tu ulama-ulama di bumi Mesir bersidang. Panggil ulama-ulama ahli agama bersidang semua. Bincang, muzakarah. Macam mana kita nak buat ni? Kalau nak bandingkan kita Mesir dengan pusat negara khalifah Islam waktu tu, Baghdad, maka sudah tentu kita lebih rendah, lebih lemah berbanding dengan Baghdad. Baghdad pun lumpuh. Padahal pusat pemerintahan Islam dunia waktu itu di Baghdad, Abbasiyah. Jadinya hadirin sekalian, ulama-ulama kata apa? Kalau kita punya kekuatan, senjata kita, askar kita, nak banding dengan pusat pemerintahan Islam dunia di Baghdad ni, kita jauh lagi lemah. Kita jauh lebih kurang. Mereka pun habis ranap, kita lagi lah. Di ulama kata apa? Kita ada satu lagi senjata yang paling ampuh. Himpun semua para ulama. Bincang macam mana nak buat. Waktu tu ulama-ulama antaranya hadirin sekalian bagi cadangan. Tak ada jalan lain melainkan kita hanya bertaut dengan kekuatan Allah Ta'ala. Tak ada daya upaya yang kita boleh ada. Kerana nak ukur atas material dunia, Baghdad jatuh. Kita lagi lemah pada Baghdad. Tetapi kita ada kekuatan Allah. Tumpanglah, bertautlah di atas kudrah kekuatannya Allah, kata para ulama. Maka hadirin sekalian, apa mereka buat? Dihidupkan masjid-masjid. Diarahkan masjid-masjid beroperasi hidup. Ulama duduk 24 jam di masjid. Buka kitab Sahih Al-Bukhari. Tu. Ulama buka kitab Sahih Al-Bukhari daripada subuh sampai ke maghrib. Kemudian sambung pula. Ramai orang di masjid bermunajat, minta Allah Ta'ala bantu. Selamatkan. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan bumi Mesir. Tentera Tartar tak sempat masuk bumi Mesir. Akhirnya mereka tewas dalam pertempuran Ain Jalut. Sedangkan nak diukur kekuatan umat Islam di Mesir banding dengan Baghdad, kuatlah lagi Baghdad. Dia pusat pemerintahan khalifah Islamnya dunia waktu tu. Mesir ni macam negeri-negeri kecil ya. Tetapi kekuatan tautan mereka kepada Allah. Ulama-ulama waktu tu semua buka kitab. Dekatkan diri, bukan pergi belajar silat. Kalau kita lah ukuran dunia, suruh pemuda-pemuda semua belajar silat kungfu habis semua. Sebab tentera Tartar nak marah dah ni, nak mari dah ni. Ulama kata apa? Hidupkan masjid-masjid. Hidupkan muassasah Al-Quran. Ulama-ulama ambil tempat, bahagi. Ulama ni duduk kat masjid besar ni. Ulama ni duduk kat masjid ni. Buka kitab, habis mayang, buka kitab, baca Quran. Jaga hubungan dengan Allah. Bila kuat hubungan dengan Allah, jaga ikatan hubungan rahmat Allah ni, maka Allah sendiri hantar bantuan pertolongan. Menang tentera Islam. Tartar ni bila dia ratah-ratah negara ni dia ratah, dia semakin lama semakin kuat, semakin kuat. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tiba-tiba dia kalah hadirin sekalian di sempadan negeri Mesir yang bernama peristiwa peperangan Ain Jalut. Saya hadirin sekalian, secara peribadilah, untuk lawan musibah ni hadirin sekalian, maka kita kena kuat lagi tautan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jagalah SOP kan. Jangan cari pasal. Ya. Jagalah. Yang kata, tapi hidupkan sungguh-sungguh. Lah ni alhamdulillah boleh peluang buat kuliah lagi. Buatlah betul-betul. Sebab apa kamu kena kuat ni? Ni orang sebelum PKP hari tu kuliah kurang. Ni kenapa PKP kuliah lagi tambah pula? Sebab kami nak lebih menjaga hubungan dengan Allah dan kami serah Allah sahajalah yang selayak-layaknya untuk menjaga kami. InsyaAllah. Kita yakin ni tuan-tuan, insyaAllah. Habis SOP jagalah. Bukan saya kata tuan-tuan, jangan ikut SOP. Dah. Ni bukan boleh harap muka-muka ni ada ni, bukan boleh harap ni. Tu skrin tu buat report pula lagi. Dah, jagalah SOP. Ya. Tapi hubungan kita dengan Allah lagi perkuat. Lagi perkemah. Ni nak mari Ramadan pula, lagi perkemah. 30 hari itu hadirin sekalian, bukan angka main-main Ramadan ni. 30 hari itu adalah angka yang Allah tetap. Untuk apa? Untuk sebenar-benar membersihkan diri kita sebelum menghadap Allah. Bukan Allah Ta'ala kata bulan Ramadan kita puasa,
Maka kita pun tengok, bila bulan Ramadan kan sebulan tu ada 30 hari, secara tak langsung 30 hari dak. Tapi memang bulan Ramadan itu Allah Ta'ala suruh kita ni memperlengkapkan diri kita, membersihkan sebetul-betulnya diri kita ni sebelum menghadap Allah. Ibaratnya kalau 30 hari ni kita manfaat sungguh-sungguh siang malam Ramadan ni hadis kalian. Ibarat dia macam kita kata, ya Allah, aku ready dah. Hang nak ambil aku bila-bila masa pun aku dah bersedia dah. Tu kelebihan Ramadan. Dan Allah letakkan mesti kita manfaat 30 hari. Banyak angka lain lagi, ada 20, ada 40, ada 50. Tapi kenapa Allah Ta'ala letakkan 30? Ustaz yang cakap macam ni ada dalil ke? Ada. Kan Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Apa makna dia? Ayyaman ma'dudat maknanya ialah hari-hari ma'dudat yang telah ditetapkan bilangan dia. Merujuk kepada apa? 30 hari yang Allah perintahkan kita puasa ni di bulan Ramadan. Allah Ta'ala tahu, kerana Allah yang ciptakan kita ni. Jasad kita manusia ni ada dua unsur kata ulama. Satu unsur jasadi, satu unsur rohani. Nak lebih selamat di hari akhirat nanti, ataupun di saat kita sakaratul maut, ataupun di saat kita dalam kubur dan di hari akhirat, maka unsur rohani ini lebih kena utamakan berbanding unsur jasad ni. Kerana sifat unsur jasadi ni, dia lebih berkehendak kepada tuntutan nafsu. Itu unsur jasad ni. Jasad ni, dia akan suka kalau ada benda, antara benda tak cantik, buruk, benda biasa dengan benda cantik, secara tak langsung, mata kasar jasad kita ni, dia suka kepada benda cantik. Itu nafsu. Makanan biasa, makanan tak sedap, makanan enak. Memang sifat jasad kita luaran ni, kita akan pilih yang enak. Sebab itu dorongan nafsu. Memang jasad kita ni, dia berkehendak kepada makanan macam tu. Tapi makanan yang macam tu, dia menguatkan nafsu. Unsur rohani pula, tuntutan iman. Benda, amalan, perkara yang bila kita buat kuat iman kita, maka itulah makanan tuntutan kepada rohani. Nak selamat di saat sakaratul maut, maka rohani kita kena betul-betul kuat. Kena betul-betul salim, sejahtera. Sebab tu di saat orang yang beriman mati, di saat orang yang beriman berhadapan dengan sakaratul maut, kata Nabi, kan 3 malaikat Allah Ta'ala utuskan. Satunya malaikat maut, 2 lagi malaikat rahmat. Malaikat maut akan duduk di ubun-ubun. 2 lagi malaikat rahmat, satu di belah kanan, satu di belah kiri. Ni Nabi sebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari ni. Sahih ni kitab hadis ni. Dan waktu keadaan orang yang beriman itu berhadapan dengan nazak tenat nak mati sakaratul maut, maka kata Nabi, kesakitan sakarat itu akan diredakan dengan 3 malaikat yang Allah hantar tadi meredakan keadaan ketegangan, keperitan sakarat. Dengan cara apa? 3 malaikat tadi ni akan membaca ayat Allah. Ayat apa yang 3 malaikat ni baca? Sehingga bila 3 malaikat ni baca, maka kesakitan sakarat itu beransur-ansur sirna seperti mana air api yang telah dijirus dengan air. Apa ayat tu? Malaikat akan baca kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Apa seruan Allah pada ayat ni? Wahai jiwa yang tenang. Allah tak suruh wahai jasad yang tenang. Tapi kenapa jiwa? Itulah rohani. Nak kita selamat saat nak mati, saat dalam kubur, saat di hari akhirat, maka rohani tu kena jaga. Takut sebelah bulan dalam 1 tahun ni, sebelah bulan tu kita lebih utamakan kehendak jasadi. Dan kita abaikan rohani. Allah bagi Ramadan 30 hari Allah tetapkan untuk betul-betul melengkapkan dan menyempurnakan rohani kita secukup-cukupnya untuk selamat menghadap Allah. Apa dalil dia? Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita pula kisah Nabi Musa alaihi salam. Kan Nabi Musa pernah minta nak bertemu dengan Allah. Suatu kisah pertama kan? Dalam Quran kisah tu. Allah kata, kamu tak boleh jumpa aku wahai Musa. Dia nak juga nak bertemu dengan Allah.
Nak jumpa, teringin nak jumpa Allah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Musa, nur Allah je, cahaya Allah je, hancur gunung Gana. Maka last kali Allah Ta'ala jemput Nabi Musa untuk bertutur dengan Allah secara takliman, secara langsung pertuturan. Tapi maknanya ibarat Allah Ta'ala jemput Nabi Musa menghadap Allah. Walaupun tak dapat tengok Allah, tetapi dapat bertutur dengan Allah. Ibaratnya, kamu aku persilakan untuk menghadap aku. Allah Ta'ala tetap, kamu panjat bukit Tursina. Maka Nabi Musa pun panjat bukit Tursina. Saiz bukit Tursina ni tuan-tuan 3 kali ganda daripada Jabal Nur. Jabal Nur ni kalau kita pergi haji umrah kan ada Jabal Nur, yang pada Jabal Nur tu ada Gua Hira tempat Nabi beruzlah. Tu pun besar tinggi dah. Tiba-tiba bukit Tursaina ni 3 kali ganda dia. Nak naik daki dia tak sama macam naik daki bukit Jabal Nur terus sampai ke Gua Hira ni. Tapi bukit Tursaina ni dia kena naik daki dulu satu anak bukit, habis satu anak bukit ni turun balik separuh bukit, kemudian jalan mendatar, baru naik bukit kedua. Bukit yang kedua ni pula 1 kali ganda lebih tinggi daripada bukit pertama ni. Baru sampai ke muncak, di situ Allah Ta'ala suruh Nabi Musa naik bukit Tursaina tu. Bila sampai bukit Tursaina, bolehkah terus nak bertutur dengan Allah? Allah Ta'ala tak bagi lagi. Kamu kena lengkapkan, sempurnakan diri kamu dulu. Lengkapkan apa? Rohani. Jasad kuat dah. Kalau tak kuat, bolehkah daki bukit Tursina tu? Jasad kuat dah. Tapi rohani kamu tak cukup lagi sempurna untuk boleh menghadap aku ataupun bertutur dengan aku. Maka Allah Ta'ala perintah apa? Wa wa'adna Musa salasina laylah. Allah sebut dalam Quran. Dan kami telah berjanji dengan Nabi Musa. Berjanji dengan Musa untuk dia dapat wahyu daripada kami nak bertutur dengan aku secara langsung, kata Allah. Maka kami tetapkan dulu dengan salasina laylah, 30 hari 30 malam. Beruzlah dulu wahai Musa selama 30 hari 30 malam. Makna angka 30 ni bukan angka tak sengaja di bulan Ramadan. Angka yang Allah tetapkan sebelum menghadap Allah. Nabi SAW sebelum menghadap Allah dalam peristiwa Al-Mi'raj, peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, dibelah dulu kan dada Nabi. Fasaqqama baina hazihi ila hazihi, telah dibelah kata Nabi dadaku daripada sini sampai ke sini. Daripada lekuk dekat dada kita ni sampailah ke atas pusat mulia Nabi SAW. Kemudian summastakhraja qalbi, kemudian dikeluarkan jantung hatiku, kata Nabi. Bila dikeluarkan hatiku, kata Nabi, apa dibuat? Dibasuh hatiku dengan air yang paling suci, paling bersih dari di atas muka bumi, yang diambil air itu daripada bi'ru Zamzam, telaga Zamzam. Bila cuci sebersih-bersihnya dengan air yang paling bersih, maka kata Nabi, dibawa kepadaku satu bijana min zahabin, yang dibuat daripada emas, yang dalam bijana bekas balang tersebut syarat dengan iman, ilmu dan hikmah. Dimasukkan ke dalam hati aku. Untuk apa? Betul-betul melengkapkan rohani Nabi SAW. Bukan suci dosa. Nabi tak ada dosa. Tapi nak bagi tahu sebelum kita menghadap Allah, rohani itu kena perkemah. Allah bagi Ramadan untuk betul-betul kita melengkapkan rohani kita sebelum menghadap Allah. Dan Allah tetap hang manusia, hidup hang macam mana, suka hang macam mana, nafsu syahwat hang macam mana, gairah hang macam mana, mesti 30 hari. Allah tetap pada Nabi Musa pun 30 hari. Maka Nabi Musa, wa wa'adna Musa salasina laylah, 30 hari 30 malam. 30 di siang hari Nabi Musa AS diperintahkan untuk berpuasa. Macam kita puasa. Mari malam hari maka dia beruzlah, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hari yang ke-30. Sebut 30 hari. Dan Nabi Musa tahu hari yang ke-30 adalah hari yang dia akan bertutur dengan Allah. Ibarat dia nak menghadap Allah ni. Maka bila sampai hari yang ke-30, maka Nabi Musa telah melakukan satu kesilapan.
Dia buat satu kesilapan. Dan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa ini menyebabkan Allah menganggap proses 30 hari untuk menyempurnakan, membersihkan, melengkapkan rohani dia tak cukup. Kemudian Allah sambung ayat tu dengan apa? Allah Ta'ala sebut wa atmamnaha. Apa makna wa atmamnaha? Kan Arab panggil, Syekh apa abang? Tamam, tamam. Perkataan tamam, perfect, sempurna. Wa atmamnaha, dan kami telah menyempurnakan dia balik. Bi'ashrin, dengan ditambah 10 hari 10 malam lagi. Asalnya 30 hari Allah tetap. Kamu kena manfaat puasa sungguh-sungguh di siang hari 30 hari untuk lengkapkan, sempurnakan rohani kamu ni bersih sungguh. Tapi hari ke-30 Nabi Musa buat silap, maka Allah Ta'ala tambah 10 hari lagi jadi 40. Asal 30. Kesilapan apa yang Nabi Musa buat ni? Sampai ditambah daripada 30 tambah 10 hari lagi ni. Kesilapan apa? Dalam kitab tafsir sebut, kesilapan yang Nabi Musa buat ialah dia gosok gigi. Gosok gigi kan? Bahasa dulu-dulu bersugilah. Disebut gosok gigi. Tuan-tuan tanya pula, dia pakai ubat gigi apa Ustaz? Produk Muslim ke? Bukan. Sudah berat nak jawab. Dia bersugi. Sebab dia nak bertutur dengan Allah. 30 hari dia puasa. Mari rasa tak selesa pada mulut dia. 30 hari puasa. Mari tak selesa. Jadi dia bersugi. Perasaan mari tak selesa tu datang daripada mana yang nak sangat selesa ni? Tuntutan apa? Tuntutan jasad, nafsu lah. Jadi dia utamakan tuntutan kehendak diri dia, dia bersugi kerana tak selesa. Maka disebabkan dia utamakan kehendak tu, menyebabkan Allah menganggap angka 30 hari proses itu tidak lengkap, maka Allah tambah untuk menyempurnakan balik proses itu selama 10 hari lagi. Makna Nabi Musa ni buat silap sugi je. Kita lagi teruk puasa tengok Gusti. Tengok Gusti pula yang lawan perempuan, lagi berat. Kita tengah puasa dalam bulan Ramadan, nak lengkapkan diri, sucikan diri, tapi duk fitnah orang, duk mengata hai orang. Lagi berat. Nabi Musa buat silap sugi je. Makna angka 30 tu bukan angka main-main. Siang, malam, pagi, petang, manfaatlah. Apa keadaan sekalipun Ramadan kali ni, ingat angka 30 tu. Seminggu tak cukup, 10 hari tak cukup, 20 hari tak cukup, mesti 30. Allah sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang kami telah tetap bilangan dia 30 hari. Mak kita mungkin tak faham yang ni. Sebab tu Ramadan kita tengok kan, mari minggu pertama, hampir nak pecah Masjid Saadah ni. Hari pertama, minggu pertama kan, ramai AJK sampai mesyuarat. Kenapa? Perlukah kita perbesarkan lagi ruang solat kita ni? Pasal apa? Sebab hari pertama, minggu pertama Ramadan ni, Masya Allah, sambutan dahsyat. Pak Usuk kata nanti, tunggu minggu kedua. Tunggu minggu kedua. Okey. Niat batal. Rancangan cancel. Pasal apa? Tinggal sebaris lah. Kita menghabiskan Ramadan tu dengan semangatnya. Sedangkan Allah sebut 30 hari itu. Manfaat sungguh-sungguh 30 hari Ramadan. Siangnya puasa, malamnya kita qiyam dengan munajat pada Allah. Ya Allah, ibarat betul-betul manfaat, kita boleh kata, Ya Allah, aku dah ready dah, nak ambil aku bila-bila pun boleh dah. Dah kan Ramadan itu di siang harinya Allah bagi pengampunan semua dosa pernah kita buat. Malam hari pun Allah bagi pengampunan. Siang hari kata Nabi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan dan keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan ganjaran yang Allah janji di hari akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Semua dosa yang lalu Allah hapuskan. Bila? Waktu kita puasa di siang hari di bulan Ramadan. Mari pula malam. Kata Nabi, man qama,
Siang hari man soma, puasa. Mari malam man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan malamnya, yang menghidupkan malam Ramadannya dengan beribadahnya, dengan solat sunatnya, dengan tahajudnya, dengan apa-apa pun amalan, demi semata-mata imanan wahtisaban, kerana keyakinan, keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan kerana nakkan ganjaran yang Allah janji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, Allah bagi jaminan, Allah hapus semua dosa-dosa yang lalu. Maknanya sehari di bulan Ramadan, di siang hari habis semua dosa yang pernah kita buat. Mari malam hari habis dosa kita yang pernah kita buat. Bila sempat nak buat dosa ni kalau ikutkan? Bila sempat nak buat dosa? Siang kita puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam fajar maghrib. Habis kita punya dosa bila puasa. Mari malam pula dengan tarawihnya, dengan kita munajatnya, dengan baca Qurannya sampai ke subuh, habis semua dosa kita. Esok mari pula siang puasa pula, habis dosa kita. Bila sempat nak buat dosa? Ramadan. Kecuali memang kita tak mau pahala ya. Memang kita tak peduli Ramadan. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, kan sahabat pernah bertanya kepada Nabi di hari Jumaat di bulan Ramadan. Waktu Nabi bertapak naik di atas anak tangga mimbar, maka anak tangga mimbar pertama, sahabat Nabi dengar, Nabi berhenti, Nabi sebut perkataan amin. Anak tangga kedua pun macam tu juga, anak tangga ketiga pun macam tu juga. Jam pukul berapa? Tak nampak jam ni. Ini saya tak pakai jam. 9 dah. Oh, cepat masa berlalu. Ni pun tanda kiamat. Cepat no, saya rasa macam baru 15 minit. Boleh ke sambung? Sikit saya tutup tu lah. SOP kan? Baik. Apa nama tadi? Lupa lah. Naik tangga. Ringkas lagi hadis ni, mafhum dia kaitan dengan kita ni. Waktu Nabi sampai ke anak tangga ketiga mimbar. Habis khutbah Nabi, habis solat Jumaat, sahabat kumun tanya, "Ya Rasulullah, kami dengar waktu anak tangga pertama, kedua, ketiga kamu sebut amin. Doa siapa yang kau aminkan wahai Rasulullah?" Yang amin ni kekasih Allah ni, doa siapa? Apa doa tu yang kamu amin ni? Maka jawab Nabi, ringkas kaitan dia dengan kita, pada anak tangga ketiga mimbar. Nabi kata, waktu aku sampai di anak tangga ketiga mimbar ni, aku mendengar Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah, khusus ditujukan kepada umatku di bulan Ramadan. Sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, doa apa yang Jibril doa kepada kami ni sehingga kamu sendiri yang mengaminkannya?" Kata Nabi, Jibril doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kecelakaan, kelaknatan, kehinaan kepada umat-umat Muhammad, iaitu bagi umat-umat Muhammad yang bila Ramadan itu datang bertemu dengan dia, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dia, sedangkan dia tidak memiliki keampunan daripada Allah." Nabi pun amin. Kenapa? Kankah Nabi terlalu mencintai umat-umat Nabi? Kenapa Nabi aminkan doa Jibril tu? Ibaratnya kalau kita kenal betul-betul manfaat yang boleh dapat di bulan Ramadan, mustahil kita tak dapat keampunan Allah. Tak munasabah kita tak dapat keampunan Allah. Siang hari puasa je, keampunan semua dosa. Malam hari pula semua dosa. 30 hari, siang keampunan semua dosa yang lalu, malam keampunan semua dosa yang lalu. 30 hari dapat keampunan. Pahala pula buat amal sikit diganda-gandakan banyak. Ramadan. Sebab tu hadis sekalian, boleh ke tak boleh main masjid, manfaat 30 hari ni. Dekatkan diri pada Allah. Jangan terus mengalah, nak buat macam mana? Dulu boleh lah tarawih sat, lah tak boleh. Malam tengok TV ya. Doalah, mudah-mudahan dapat peluang kita. Sebab corona pun tengok virus ni nampak macam boleh bincang no. Dulu kan kuarantin 14 hari kan. Lah ada yang 7 hari. Yang saya dengar baru-baru ni tuan-tuan ada 3 hari pada. Mungkinlah dia pun dah lemah kan. Mungkinlah kan. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, seorang ustaz juga.
Tuan-tuan pernah kenal Maulana Helmi. Dia 3 hari je. Pernah kenal. Dia pernah, ni cerita dia beritahu sendiri. Maknanya mungkinlah dia dah lemah kot dah. Dulu dia mengganah, dia kuat ke kan? Dulu kan kena 14 hari. Lah ada yang 7 hari dah, ada yang berapa hari. Okey, boleh berunding, okeylah no. Lepas ni kok insya-Allah kok boleh tak ada terus. Tak mustahil lah pada insya-Allah. Kita kuatlah. Jaga hubungan kita dulu dengan Allah. Bab-bab SOP ni saya pun tak berapa pandai. Tu bahagian orang-orang dia lah kan. Di kita ni orang biasa hadis sekalian di bawah ni, kuatkan diri dengan Allah. Allah bagi penyakit, Allah bagi penyembuh dia. Kullu da'un dawa, ada ubat dia insya-Allah. Ni saya bagi petua sikit mak. Guru saya bagi tahu. Amalkan habatus sauda, amalkan madu, amalkan limau, amalkan ayak serai. Ni saya cerita pengalaman anak murid saya. Positif, bukan corona. Positif virus kencing tikus. Doktor kata, bahaya dah. Budak pondok. Positif. Memang dia sakit dada betul. Nak nyawa tak boleh, duk batuk tak habis. Positif. Lepas tu, bagi ubat, dia dapat balik sat. Duk sat. Maka dia telefon, saya teringatlah Tok Guru lu habaq ayak serai tu. Kita dah rebus ayak serai, minum. Sekali je dia minum. Sekali je. Minggu depan dia pergi. Negatif. Ada tokek serai kita sini? Boleh duit lepas ni. Ni anak murid sendiri tuan-tuan. Ni anak murid saya yang ada sini dia. Syafiq. Bang kena betul. Kami pun gawat lah. Bila dia kata nak kena virus kencing tikus. Doktor kira nak pergi, KKM kira nak serbu sekolah dia. Kat mana dia kena virus ni? Memang positif. Ujian darah apa semua positif dia. Memang teruk. Dan pergi-pergi lepas dia amalkan tuan-tuan, sekali minum je. Serai. Ayak serai. Hilang Alhamdulillah. Batuk apa semua, sakit dada habis semua hilang. Itu kerja Allah lah kan. Kita ikhtiar sahaja. Di hadis sekalian. Jadi jaga diri kita hadis sekalian. Jaga hubungan kita dengan Allah. Ambil petua ni. Nabi sebut. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita jaga diri kita kan. Daripada virus. Tak. Tukar sikit. Ambil hadis Nabi. Ihfazillah yahfazka. Jaga diri kamu dengan Allah, Allah jaga kamu. Tapi jangan pergi cari. Jaga Allah Ta'ala dulu. InsyaAllah yang lain Allah Ta'ala jaga. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita. Terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak hadis sekalian. Adza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bi sayyidi syaiqi syaiqan wa murabbiyan wa dalila wa bil fuqara'i tabi'ina ikhwana lana ma lahum wa alaina ma alaihim ta'atu tajma'una wal ma'asiyatu tufarriquna. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.